Hai semua, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kelas 4 AAE, 4 AAP, 4 AP dan 4 PTA. Okey, saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Okey, hari ini saya akan meneruskan pengajaran dengan unit 10 iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, so macam biasa sebelum memulakan pembelajaran, buka buku teks. Okey, unit 10 iaitu pada muka surat 136 sehingga 142. Okey, buku teks, buku tulis, buku latihan untuk standard pembelajaran. Okey, hari ini kamu akan belajar mengenai apakah maksud perbelanjaan secara beretika, cara menguruskan perbelanjaan secara beretika, kepentingan menguruskan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup. Okey, kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, apakah kesan buruk yang berlaku terhadap diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara? Okey, apakah perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika? Okey, bila kita menggunakan perbelanjaan secara beretika, mesti kita akan rasa gembira, akan rasa bangga, bersyukur dan sebagainya kerana kita dapat berjimat cermat, dapat menabung dan sebagainya. Okey, yang terakhir, pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian. Okey, untuk cadangan nilai, okey, yang pertama nilai kesederhanaan ataupun nilai humble lah. Okey, apakah nilai kesederhanaan? Seperti berbelanja secara sederhana, okey, bergaya secara sederhana, memilih produk secara sederhana dan sebagainya. Okey, bertanggungjawab. Okey, nilai bertanggungjawab, nilai berdikari. Okey, nilai berdikari seperti simpan duit sendiri ataupun menabung tanpa mengharapkan wang daripada ibu bapa. Okey, nilai rasional di mana kita akan fikir sebagai pengguna ataupun sebagai pembeli tu, adakah kita guna duit yang kita ada untuk perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Okey, beli barang yang betul ataupun beli barang yang salah, membazir dan sebagainya. Okey, yang terakhir nilai kejujuran. Pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, perbelanjaan. Bila sebut sahaja tentang perbelanjaan, mesti kita akan fikir jual beli, duit, wang, online shopping, dan sebagainya. Dalam hidup kita, setiap individu ni membelanjakan wang untuk memenuhi keperluan harian. Kita tengok apakah konsep pengurusan perbelanjaan secara beretika. Apakah maksud dia? Iaitu cara wang dibelanjakan dan diurus dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Di mana perbelanjaan yang kita lakukan ini perlu diuruskan secara beretika bagi menjamin keuangan yang stabil. Seterusnya kita tengok kepada info tambahan. Sebagai pengguna sebenarnya kita perlu bijak untuk uruskan perbelanjaan secara beretika. Kita kena tahu kita juga ada hak sebagai pengguna. Apakah hak-hak yang berkaitan dengan pengguna? Iaitu hak untuk mendapatkan keperluan asas. Contoh keperluan asas, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, di mana bila kita sebut sahaja keperluan asas tu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk hidup. Kalau tak ada tu kita tak boleh hidup. Tak boleh hidup dengan selesa. Itu adalah keperluan asas ataupun barangan keperluan. Hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk mendapatkan maklumat. Cari tahu ataupun kita perlu Google search mengenai produk yang kita nak beli. Tengok apakah bahan yang digunakan. Cari sama ada dia halal ataupun tidak untuk Islam. Cari logo SIRIM dan sebagainya. Seterusnya hak untuk membuat pilihan. Kita ada hak, kita tak boleh dipaksa oleh pembeli untuk membuat pilihan membeli barangan mereka. Hak untuk bersuara. Di mana sekiranya kita mendapatkan barang atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan ataupun tidak memenuhi
kehendak kita, kita ada hak untuk bersuara. Contohnya, awak pergi kedai, okey, kita nampak ada makanan yang kita nak beli tapi expired date dah dekat. Okey, expired date esok ataupun dah expired date dah. Okey, jadi kita ada hak untuk menyuarakan hal tersebut kepada pihak tertentu. Okey, kepada penjual kedai tu, okey, kepada KPDN/KK dan sebagainya. Okey, seterusnya hak untuk mendapatkan ganti rugi. Bila kita beli barang yang dah rosak, okey, barang yang dah basi, barang yang tidak memenuhi keperluan ataupun tidak memenuhi kehendak kita, kita ada hak untuk dapatkan ganti rugi ataupun refund. Okey, hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Okey, seterusnya, macam mana kita nak tahu pengurusan perbelanjaan secara beretika tu? Okey, cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Yang pertama, menentukan kedudukan keuangan yang dimiliki, di mana kita perlu memastikan jumlah wang yang kita ada, merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Okey, kita perlu menentukan kedudukan keuangan kita. Okay, ini sangat penting untuk pastikan jumlah wang yang kita ada. Mungkin daripada gaji, daripada dividen, allowance, upah, imbuhan. Okay, adakah ia cukup untuk kita belanjakannya? Okay, kita perlu tahu duit yang kita ada tu, okay, berapa banyak. Okay, untuk mudahkan kita untuk merancang perbelanjaan berdasarkan duit yang kita ada. Yang kedua, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan, di mana kita perlu membuat catatan dan mengkategorikan setiap item sebagai keperluan atau kehendak, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Okey, bila kita ada duit, okey, kita kena kategorikan item yang kita nak beli tu adalah keperluan ataupun barang kehendak. Okey, macam saya cakapkan tadi, barang keperluan adalah barang yang penting untuk kita hidup. Okey, kalau tak ada, kita tak dapat hidup dengan selesa ataupun tak dapat hidup dengan baik. Okey, macam tak ada makanan, boleh hidup tak? Okey, mesti tak boleh hidup kan? Okey, bila barangan kehendak adalah barang yang kita nak ataupun barang yang tak penting sangat pun, tapi yang kita nak dan ikut nafsu. Contohnya apa? Baju-baju yang mahal, kereta mewah, rumah banglo dan sebagainya. Okey, itu adalah kehendak, barangan kehendak. Okey, membuat catatan dan mengkategorikan setiap item sebagai barang keperluan atau kehendak. Hal ini adalah untuk memudahkan kita mengetahui barang apa yang perlu dibeli dan barang yang tidak perlu dibeli. Okey, sama ada ia penting ataupun tidak penting. Okey, para pengguna perlu menyediakan satu senarai barangan yang ingin dibeli dan mematuhi senarai tersebut sebelum sebarang pembelian dibuat. Contohnya, pergi ke kedai kan, ibu suruh beli beras, beli tepung, beli gula, tapi sebab apa? Sebab untuk elakkan kita membeli barangan yang tidak perlu. Okey, jangan suka-suka hati kamu suruh tambah. Okey, nak beli coklat Ferrero Rocher, okey, yang mahal. Okey, tak perlu. Selain itu, pengguna juga perlu buat perbelanjaan agar wang lebihan boleh disimpan atau dikenali juga sebagai amalan menabung. Okey, bila kita simpan duit kita, okey, walaupun RM1 satu hari, okey, akan jadi banyak lama-lama. Sikit-sikit lama-lama akan jadi bukit, macam peribahasa Melayu. Okey, yang ketiga, membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Okey, membeli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit, mengelakkan diri daripada berhutang dan memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh waktu bebas faedah jika terpaksa menggunakan kad kredit. Okey, membeli barangan dengan membuat bayaran secara tunai atau menggunakan kad debit kan, macam kita tahu e-wallet macam tu. Okey, ia adalah untuk mengelakkan diri daripada sikap suka berhutang atau berbelanja secara lebih-lebihan. Okey, bila kita sebut kad kredit kan, sebenarnya kad kredit ni mendatangkan kesan yang baik. Okey, tetapi perlu diingat, bila kita gagal ataupun bila kita tidak dapat membayar atau menguruskan perbelanjaan kad kredit yang dengan baik akan mengakibatkan
kita menanggung beban hutang yang ada faedah yang tinggi, ataupun sekiranya kita tidak mampu untuk membayar ataupun menguruskan pembayaran menggunakan kad kredit dengan baik, kita akan ada hutang yang banyak. Okey, sebenarnya banyak faedah kad kredit, iaitu bila kita pergi ke luar negara, bila kita pergi ke mana-mana kan, bila kita bawa kad kredit sahaja, ia akan jadi lebih mudah dan selamat dibawa ke mana-mana sahaja. Better than you bawa duit yang banyak. Pergi luar negara bawa duit yang banyak kan. Itu adalah bahaya. Lebih baik bawa kad kredit. Ada list setiap transaksi. Bila kita gunakan kad kredit akan keluar list. Akan ada list apa yang telah kita beli, apa yang telah kita belanja. Jadi ia akan jadi rujukan bila kita tengok balik. Saya dah terlebih beli dah bulan ni. Bulan depan saya kena save lah. Macam tu. Ada transaksi. Yang ketiga, dapat ganjaran setiap kali bila kita bayar. Contohnya bila kita kena kumpul dan kita boleh tebus mata dia, kita dapat hadiah. Itu adalah contoh faedah bila kita gunakan kad kredit. Macam saya cakap tadi, tapi kita kena ingat bila kita tak dapat uruskan kad kredit dengan baik, kita akan ada hutang yang banyak. Jadi lebih baik kita bayar secara tunai. Yang keempat, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Berbelanja mengikut kemampuan, mengelakkan diri daripada membeli barangan berasaskan jenama semata-mata, berusaha mencari alternatif lain jika terpaksa memberi barangan yang mahal. Bila kita belanja, kita kena disiplin dengan berbelanja mengikut kemampuan kita sahaja. Ataupun ukur baju di badan sendiri. Kalau gaji kita besar, kalau pendapatan kita banyak, tak salah kalau kita nak gunakan barang yang mahal, barang yang branded. Tetapi sekiranya gaji kita cukup-cukup untuk kita bayar bil air, bil api, bil internet, kita perlu sedar bahawa kalau kita beli barangan yang branded, barangan yang mahal, kita akan terjebak dengan hutang yang banyak. Untuk mengelakkan para pengguna berbelanja secara lebih-lebihan. Selain tu, pengguna juga dinasihatkan untuk mengelakkan diri daripada membeli barangan yang berasaskan jenama semata-mata. Maksudnya jenama, bila kita tengok orang lain pakai cantik, seluar ni cantik lah, jenama Levi's, harga 200 lebih, kita pun beli. Tak boleh, sebab kita perlu tengok berapa banyak yang kita ada. Tak perlu ikut trend. Sebab itulah ramai orang muda yang baru bekerja move list ataupun bankrupt, ataupun blacklist, nama dia dah blacklist. Sebab tu saya cakap ukur baju di badan sendiri. Para pengguna perlu mengurangkan perbelanjaan mewah untuk pembelian barang yang tidak diperlukan, terutamanya bagi pembelian yang menelan perbelanjaan yang besar. Kita tengok orang muda sekarang kan suka pakai kereta Honda, kereta mahal. Saja nak ikut trend, saja nak bangga, nak menunjuk dengan kawan-kawan. Sebenarnya tak perlu, sebab kita perlu sederhana sahaja. Macam tadi, nilai kesederhanaan. Sekiranya kita mampu, parents kita kaya, tak apa untuk pakai barang yang mahal. Tak salah, tapi tolong kita kena ukur dulu tahap kita punya keuangan, sama ada stable ataupun tidak stable. Seterusnya yang kelima, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Perempuan, biasanya kita akan mudah terpengaruh kan dengan dekat JPU ada sale, dekat H&M ada sale. Kita selalu terpengaruh. Membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Ataupun quality over quantity. Dia berkualiti tapi harga tidak terlalu mahal.
Okey, membeli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang sahaja, mendapatkan khidmat nasihat sebelum membeli sesuatu barangan. Okey, kena bandingkan harga kedai ni dengan kedai ni. Okey, harga dekat kedai ni macam mana? Harga dekat kedai ni macam mana? Jadi kita perlu membeli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang sahaja. Okey, bila kita beli barangan yang tidak dirancang, ia akan mengganggu amalan menabung kita ataupun akan mengganggu kita punya wang keluar masuk. Okey, secara tak langsung, kita dah run bajet dah untuk bulan ni. Sebab tu penting untuk kita tahu pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, yang terakhir, mendokumentasikan perbelanjaan. Okey, mencatatkan semua perbelanjaan yang telah dibuat, menyimpan semua resit pembayaran dengan lebih sistematik, merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Okey, biasalah budak akaun kan mesti tahu kan. Okey, duit keluar, duit masuk kan. Okey, jadi kamu perlu buat sama macam tu bila kita membeli barangan. Okey, bila kita membeli barangan, kita kena catat semua perbelanjaan yang kita dah buat. Okey, biar kita boleh simpan ataupun susun balik perbelanjaan kita tu. Okey, seterusnya simpan resit yang kita dah bayar. Okey, sebab apa? Sebab mungkin kita boleh rancang semula perbelanjaan untuk elakkan perbelanjaan secara berlebihan ataupun boros. Okey, untuk cara pengurusan perbelanjaan secara beretika ada 6. Saya ulang balik yang pertama. Menentukan kedudukan keuangan yang dimiliki, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan, membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit, mendisiplinkan diri ketika berbelanja, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian dan mendokumentasikan perbelanjaan. Seterusnya kita tengok kepada kepentingan. Okey, kenapa kita penting untuk pengurusan perbelanjaan secara beretika? Okey, yang pertama, menjamin masa hadapan dengan menabung. Okey, sebenarnya amalan menabung ni perlu diamalkan kerana amalan ini dapat menjamin masa hadapan yang lebih baik. Okey. Persediaan untuk menyambung pelajaran. Okey, saya percaya dekat sini semua ada cita-cita, ada azam untuk masuk universiti awam, universiti swasta. Okey, macam mana sekalipun kena ada wang simpanan. Okey, simpanan hasil daripada amalan menabung ni dapat dimanfaatkan pada waktu yang tidak diduga. Macam mana waktu yang tidak diduga? Okey, waktu yang tidak diduga seperti berlakunya kecemasan, berlakunya kemalangan. Okey, berlaku apa lagi yang kita tak sangka dia akan berlaku. Okey, bila ada kecemasan, ada kemalangan. Okey, kalau kita tahu kita pergi dekat hospital kerajaan, mungkin akan ambil masa yang agak lama. Jadi, kita kena buat keputusan untuk pergi ke hospital swasta. Okey, walaupun mahal tapi ambil masa yang singkat berbanding dengan hospital kerajaan. Jadi sebab tu kita kena ada pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk jamin masa depan kita kan. Okey, kita tak tahu apa yang akan berlaku untuk masa hadapan. Kita tak tahu apakah ekonomi negara ni macam mana. Okey, sebab tu orang cakap save money, work hard and save money. Okey, macam kita tahu kerajaan ni dia memperuntukkan banyak bantuan untuk rakyat. Kan? Okey, kita tengok kerajaan bagi bantuan dekat bujang, B40, M40 dan sebagainya. So, kita tak dapat nak jangka macam mana ekonomi negara akan datang. Okey, negara kita sekarang pun sedang dilanda dengan pandemik kan. So, macam mana 10 tahun lagi sama ada ekonomi kita stabil atau tidak stabil. Kepentingan yang kedua ialah mengelakkan pembaziran. Okey, membeli mengikut perancangan, membentuk sikap berjimat cermat. Okey, pengguna perlu membeli mengikut perancangan yang dibuat untuk mengelakkan pembaziran. Macam mana nak ikut perancangan tu? Okey, dengan menyenaraikan terlebih dahulu barangan yang hendak dibeli mengikut keutamaan. Okey, bagi mengelakkan diri kita daripada membeli barangan yang kita tak perlu. Okey, mana lagi penting?
sama ada kita nak beli makanan ataupun kita nak beli baju dress yang harga RM50 tu. Of course lah makanan kan. Okey, jadi kita senaraikan dulu. Okey, mesti kena beli beras untuk dekat rumah. Okey, yang pakaian tu mungkin kita boleh letak nombor 5, nombor 6. Okey, seterusnya amalan ini dapat menjimatkan wang perbelanjaan apabila kita membeli barangan yang perlu sahaja. Okey, dapat elakkan pembaziran, dapat elakkan sikap boros. Okey, yang ketiga menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Macam mana membantu untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan akan datang, membuat penambahbaikan dalam menguruskan perbelanjaan. Okey, pengurusan perbelanjaan secara beretika ni membolehkan pengguna membuat rujukan perbelanjaan pada masa akan datang, di mana ia dapat membantu kita untuk buat anggaran yang lebih baik. Jadi kita dapat semaikan sikap berjimat cermat. Terusnya yang keempat, mengelakkan diri daripada ditipu. Menjadi pengguna yang bijak, sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti produk. Masa saya cakap tadilah, kita perlu tahu, Google dulu kan. Okey, Google dulu dia punya jenama dia okey tak, feedback yang diberikan oleh pengguna tu okey tak. Okey, pengurusan perbelanjaan secara beretika ni akan menjadikan pengguna itu lebih bijak, di mana ia dapat mengelakkan para pengguna daripada ditipu oleh penjual atau peniaga yang tidak jujur. Sebab tu penting untuk kita cari maklumat terlebih dahulu kan. Okey, contohnya macam sekarang ada Shopee. Kita tengok dekat saiz chart dia, saiz kita. Lepas tu kita tengok fabric dia pun okey, tapi bila sampai sahaja dia tak macam apa yang kita inginkan, tak dapat macam apa yang kita bayangkan. Okey, jadi kita telah ditipu oleh penjual. Okey, sebab tu penting untuk kita cari maklumat terlebih dahulu. Okey, sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga barangan. Okey, kita juga kena tengok kalau kita nak beli elektrik kan, iron, kita nak beli heater dan sebagainya, mesti ada logo sirim pada barangan tersebut untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini, tiba-tiba meletup ke, tiba-tiba blackout ke rumah bila kita guna tu kan. Okey, untuk menjamin keselamatan kita juga. Okey, selain itu kena tengok tarikh luput. Biasanya untuk makanan kan, kita kena tengok tarikh luput dia bila. Okey, sama ada lama lagi ataupun esok dah tarikh luput. Sebab tu bahaya. Selalunya roti kan, tarikh luput dia sekejap sahaja kan, dia ambil masa yang sekejap sahaja. Okay, jadi bila nak beli roti, bila nak beli makanan-makanan lain, kena tengok tarikh luput dia dulu. Seterusnya, logo halal untuk yang Muslim. Okey, maklumat kandungan nutrisi, berapa banyak fat, berapa banyak karbohidrat, okey, berapa banyak protein dan sebagainya. Okey, yang terakhir, mengurangkan bebanan hutang, iaitu membebaskan diri daripada bebanan hutang yang banyak, memupuk sikap menghargai wang dengan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Okey, itu adalah kepentingan. Sebab tu penting untuk kita uruskan perbelanjaan secara beretika untuk kurangkan bebanan hutang. Okey, bila kita makin besar akan makin banyak hutang. Okey, hutang pada bank. Okey, jangan sesekali berhutang dengan Ahlong. Sebab apa? Mesti akan datang kesan yang buruk kalau kita tak mampu nak bayar. Okey, sebab tu kena ada pengurusan perbelanjaan yang baik ataupun secara beretika. Saya ulang, kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika ada 5, iaitu menjamin masa hadapan, mengelakkan pembaziran, menjadi rujukan pembelanjaan akan datang, mengelakkan diri daripada ditipu dan mengurangkan bebanan hutang. Okey, kita dah tahu cara macam mana nak berbelanja secara beretika. Kita dah tahu kenapa ataupun kepentingan kita berbelanja secara beretika. Sekarang kita tengok apakah kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika.
Okey, apakah kesan buruk sekiranya kita tidak berbelanja dengan baik? Okey, bukan terhadap diri sahaja tetapi aspek yang lagi besar iaitu terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Okey, yang pertama kita tengok apakah kesan terhadap diri. Okey, menghadapi masalah keuangan, bebanan hutang yang tidak sepatutnya dan nama boleh disenarai hitamkan oleh bank ataupun blacklist. Okey, perbelanjaan yang tidak diuruskan secara beretika ni akan bagi kesan kepada diri kita. Okey, kita akan ada masalah keuangan. Okey, nama boleh disenarai hitamkan oleh bank ataupun bila kita dah blacklist tu, okey, disebabkan bebanan hutang yang tinggi sehingga pembayaran hutang tertunggak. Contohnya PTPTN, okey, dah sambung belajar, kita guna PTPTN, kita guna duit negara. Okey, dah jadi tanggungjawab untuk kita bayar balik. Dah pinjam mesti kena bayar balik. Apa kesan buruk bila kita tak bayar PTPTN? Okey, kita tak boleh keluar negara. Okey, banyak lagi susah untuk buat loan dan sebagainya. Okey, jadi ingat dalam diri kena ada sikap tanggungjawab untuk membayar hutang. Okey, bila kita berhutang tak kiralah PTPTN ke apa ke, jadi kena bayar. Okey, lazimnya kegagalan pembayaran balik ni menyebabkan individu diisytiharkan sebagai muflis. Okey, apa tu muflis? Muflis tu bila kita dah tak mampu nak bayar hutang-hutang kepada pihak bank. Okey, akibat daripada muflis tu kita tak boleh pergi overseas. Contoh ada ahli keluarga yang duduk dekat Singapura, yang dekat dengan Johor pun kita tak boleh pergi sebab kita diisytiharkan muflis. Okey, itu akibat dia yang pertama. Yang kedua, aset kena rampas. Okey, aset macam mana? Rumah, kereta kena rampas. Sebab tu penting untuk kita urus perbelanjaan secara beretika. Okey, yang ketiga, tak boleh keluarkan duit dalam bank. Walaupun bank kita tak boleh keluarkan duit kita sendiri. Itu adalah kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika kepada diri sendiri. Okey, ada masalah keuangan. Okey, ada hutang yang bebankan kepala kita dan nama kita boleh disenarai hitamkan oleh bank. Kita tengok aspek yang paling ataupun aspek yang lebih besar iaitu keluarga. Okey, terpaksa berkongsi ataupun menanggung bebanan hutang, menjejaskan perbelanjaan lain, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Kita yang berhutang, okey, contohnya kita yang berhutang dengan Ahlong tapi keluarga kita juga diganggu oleh Ahlong. Okey, Ahlong adalah contoh peminjam tanpa lesen. Okey, dia tak ada lesen. Okey, sebab tu banyak kesan buruk yang berlaku sekiranya kita mengambil keputusan untuk meminjam wang daripada Ahlong. Okey, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Jangan pasal duit hubungan keluarga kita akan terjejas, berlaku pecah belah antara keluarga, pergaduhan dan sebagainya. Dan meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Okey, kita tengok sebab tu kita perlu bijak merancang dan mengurus keuangan kerana unsur penting untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan stabil. Okey, kalau hutang dengan Ahlong tu, okey, bila terdesak sangat kan, kita tak ada duit, sekarang pandemik, kita kehilangan kerja, kita tak ada pendapatan, kita sangat terdesak untuk ada duit beli makanan kan. So kita cari Ahlong. Okey, apa kesan buruk dia? Okey, mungkin nyawa kita akan terancam. Okey, tak dapat bayar hutang, Ahlong datang rumah, kacau family members. Okey, simbah cat warna merah. Okey, ganggu hidup kita saja, nak menghantui hidup kita. Sebab tu jangan pinjam dekat Ahlong. Okey, mungkin kita juga tak dapat hidup dengan aman dan bahagia. Okey, seterusnya kita tengok apakah kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika terhadap masyarakat. Okey, yang pertama akan melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam berbelanja. Tengok orang tu kan, dia pakai barang branded, kita pun nak pakai barang branded juga. Okey, itu adalah contoh persaingan yang tidak sihat. Okey, meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya.
Okey, bila ada sesuatu barangan atau perkhidmatan tu banyak yang beli, mungkin akan berlakunya peningkatan harga ataupun barang itu akan dinaikkan harga. Okey, melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir, suka habiskan duit kan. Okey, seterusnya peningkatan pemiutang yang tidak berlesen. Contoh macam saya cakap tadi, Ahlong lah kan. Ia adalah contoh pemiutang yang tidak berlesen. Okey, awak jumpa dia minta duit, pinjam duit. Okey, tapi dikenakan kadar bayaran balik yang sangat tinggi. Okey, ada bunga untuk awak bayar. Pinjam 10,000 kena bayar 30,000. Itu adalah contoh Ahlong. Okey, kalau kita tengok dekat TV ataupun iklan kan, banyak-banyak kesan-kesan buruk kan, banyak kesan ataupun akibat buruk sekiranya kita meminjam kepada Ahlong. Okey, kalau tengok berita pun banyak-banyak berita yang dicerita pasal Ahlong ni. Jadi kita kena elakkan diri daripada boros. Okey, biar ada simpanan, ada amalan menabung, okey, untuk tidak terdesak meminjam pada Ahlong. Okey, seterusnya kesan kepada negara, meningkatkan kadar inflasi. Okey, mesti tahu kan apa tu inflasi. Okey, kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan. Meningkatkan kadar barangan import. Okey, sebab tu kita kena support lokal, beli barangan dari Malaysia. Okey, kalau tak ada barangan dari Malaysia tu, barulah kita cari barangan dari barangan import, okey, dari luar negara. Okey, meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat. Rakyat akan banyak yang berhutang. Okey, dah jadikan hutang tu sebagai amalan pula. Okey, meningkatkan kos pelupusan barangan yang dibuat dan dibazirkan. Itu sahaja, kita tengok kepada kesimpulan. Semua pihak harus merancang perbelanjaan dengan bijak, di mana anggaran perbelanjaan perlu dibuat terlebih dahulu bagi setiap barang dan perkhidmatan. Okey, setiap pengguna perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan perbelanjaan secara beretika. Hal ini akan melahirkan individu yang bertanggungjawab dan berfikiran rasional dalam urusan keuangan. Okey, perasaan gembira dan rasa bersyukur dapat dinikmati jika mengamalkan pengurusan secara beretika. Sebab tu pentingnya untuk kita berbelanja secara beretika. Okey, akan ada rasa gembira dan rasa bersyukur. Okey, tak perlu nak boros, tak perlu nak pinjam wang dekat Ahlong, tak perlu nak banyak berhutang. Okey, sekiranya kita mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, macam biasa kita teruskan kepada latihan. Okey, saya ada sediakan 2 soalan untuk soalan struktur dan 1 soalan esei. Okey, soalan saya beri sikit sahaja. Okey, macam biasa, rujuk buku teks muka unit 10 muka surat 136 hingga 142. Saya harap semua akan buat latihan yang saya bagi. Okey, nyatakan maksud perbelanjaan secara beretika. Okey, apakah maksud perbelanjaan secara beretika? Ada dalam buku teks Ada dalam buku teks. Okey, tulis balik. Maksud perbelanjaan secara beretika adalah cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Okey, yang kedua, berikan maklumat berikut berkaitan dengan keperluan dan kehendak, manakala rajah 1 menunjukkan amalan menabung. Okey, saya dah terangkan tadi apakah barang keperluan dan apakah barang kehendak. Untuk barangan keperluan merupakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup. Kehendak merupakan keinginan manusia untuk memiliki pelbagai barang dan perkhidmatan untuk meningkatkan taraf hidup. Okey, itu kehendak kita. Okey, di mana bila senang cakap, keperluan adalah sesuatu yang sangat kita perlu ataupun penting. Tapi kehendak tu tidak penting sangat berbanding dengan keperluan.
Okey, soalan dia. Berikan contoh bagi setiap perbelanjaan yang berikut. Okey, perbelanjaan keperluan apa dia? Okey, contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Okey, dia nak satu markah tapi tak salah untuk kita bagi jawapan tambahan. Okey, letak 2. Apakah perbelanjaan keperluan? Makanan dan tempat tinggal. Okey. Perbelanjaan kehendak pula bagi 2 juga. Kereta mewah, contohnya rumah banglo, pakaian yang berjenama dan sebagainya. Okey, itu adalah kehendak. Okey, seterusnya kita tengok apakah soalan B. Bagaimanakah setiap individu dapat mengawal perbelanjaan kehendak? Okey, ada 2 markah, jadi bagi 2 jawapan. Okey, dan 1 jawapan tambahan sekiranya awak ada idea. Okey, apakah setiap individu dapat mengawal perbelanjaan kehendak bagaimana? Bagaimanakah? Yang pertama, membuat anggaran perbelanjaan agar tidak berbelanja lebih daripada pendapatan bulanan. Okey, kamu boleh tengok dekat cara. Okey, dekat dalam buku teks tu boleh juga ambil cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Ada banyak kan kat situ kan. So, boleh ambil apakah cara dia. Okey, seterusnya yang C. Apakah yang anda faham dengan amalan menabung? Okey, untuk rajah 1 ni kan dia tunjuk amalan menabung. Okey, apakah yang anda faham? Okey, amalan menabung adalah menyimpan sejumlah wang daripada pendapatan yang diperoleh untuk keperluan pada masa akan datang. Okey, itu adalah amalan menabung. Okey, yang D, soalan yang terakhir untuk soalan nombor 1. Berikan kepentingan amalan menabung dalam kehidupan harian. Okey, apakah kepentingan? Kenapa kita perlu menabung? Saya dah cakap tadi kan, untuk masa-masa kecemasan, untuk elakkan sikap suka berhutang, elakkan pembaziran, elakkan daripada menghadapi masalah kewangan. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 2. Okey, rajah 2 berkaitan dengan contoh iklan pinjaman wang daripada pemiutang yang tidak berlesen. Okey, macam yang saya dah cerita tadi kan. Okey, contohnya adalah Ahlong. Okey, bahaya untuk kita meminjam daripada Ahlong walaupun apa keadaan sekalipun. Okey, terdesak macam mana pun tolong elakkan diri daripada meminjam wang daripada Ahlong. Okey, tengok soalan yang pertama. Jelaskan nilai yang perlu diamalkan oleh individu yang meminjam wang daripada pemiutang yang tidak berlesen. Okey, 2 markah. Jadi kamu perlu beri 1 nilai dan 1 huraian. Ataupun 1 fakta dan 1 huraian. Fakta dia mestilah nilai. Okey, kamu tak boleh jawab kesederhanaan. Okey, rasional. Okey, tak boleh. Kena ada nilai kesederhanaan, nilai rasional. Okey, jangan lupa untuk tulis nilai. Okey, jawapan dia nilai kesederhanaan. Okey, berjimat cermat semasa berbelanja agar tidak menimbulkan masalah kewangan. Okey, baru dapat 2 markah. Seterusnya tengok soalan B. Nyatakan faktor yang menyebabkan seseorang individu meminjam wang daripada pemiutang yang tidak berlesen. Okey, dia nak apa? Dia nak faktor. Dan dia beri 2 markah. Jadi bagi 2 jawapan ataupun 3 jawapan. Okey, 1 jawapan tambahan. Okey, untuk yang pertama, mungkin dia menghadapi masalah kewangan. Okey, ada tak orang kaya pinjam kepada Ahlong? Tak ada. Okey, mereka yang dalam kesusahan ataupun mereka dalam keadaan yang sangat terdesak jumpa Ahlong untuk bayar hutang. Okey, untuk banyak sangat hutang jadi dia pinjam dekat Ahlong untuk bayar hutang kan. Okey, macam contohnya hutang untuk mendirikan rumah tangga kan. Banyak hutang yang perlu kita lunaskan. Okey, banyak duit yang perlu kita gunakan. Jadi, menghadapi masalah keuangan. Yang kedua, gaya hidup yang negatif seperti boros dan suka menunjuk.
Okey, sebab tu ada nilai kesederhanaan. Bersederhana, jangan boros, jangan suka menunjuk. Okey. Yang ketiga, jawapan tambahan. Pinjaman daripada peminjam wang haram tidak memerlukan sebarang cagaran. Kalau kita pinjam dekat Ahlon, dia tak perlukan sebarang cagaran. Okey, berbeza apabila kita membuat pinjaman kepada bank. Okey, kita tengok yang C. Terangkan kesan meminjam wang daripada pemiutang yang tidak berlesen. 4 markah. Jadi, kena ada kesan pertama, kena ada huraian. Okey, baru dapat 2 markah. Jadi, kena bagi 2 kesan dan 2 huraian atau contoh. Okey, kesan pertama ialah hidup tidak bahagia kerana terpaksa menanggung beban hutang yang tinggi. Okey, ataupun kesan pertama, hidup tidak bahagia. Hal ini kerana peminjam wang haram mengenakan kadar faedah yang tinggi, ada interest, ada bunga. Okey, sebab tu kita kena elakkan daripada meminjam wang daripada pemiutang yang tidak berlesen. Okey, kedua, menyebabkan jumlah hutang peminjam wang menjadi berlipat ganda. Hal ini akan mengakibatkan nyawa diri sendiri akan terancam. Okey, soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, apakah kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika kepada masyarakat dan negara? Dia nak apa? Dia nak kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika kepada masyarakat dan negara. Saya dah terangkan tadi, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan negara. Jadi, jangan tersalah tulis. Okey, kita tengok terhadap masyarakat apa? Melahirkan masyarakat yang mengamalkan sikap boros. Meningkatkan kegiatan peminjam wang tidak berlesen. Okey, untuk negara pula meningkatkan kadar inflasi dan meningkatkan kadar barangan import. Okey, kita tengok soalan esei. Jelaskan cara perbelanjaan berhemah dalam masyarakat bagi menangani isu muflis daripada berlaku. Okey, saya dah terangkan tadi berkaitan dengan muflis kan. Okey, muflis ni terjadi sekiranya kita ada hutang yang melebihi RM50,000. Okey, dan kita tidak membuat pembayaran, sebarang pembayaran dalam tempoh 6 bulan. Okey, sepanjang 6 bulan tu kita tak buat pembayaran langsung, okey. Dan hutang kita dengan bank tu RM50,000 ke atas. Okey, sekiranya kita tak buat sebarang pembayaran, kita akan diisytiharkan sebagai muflis. Okey, jelaskan cara perbelanjaan berhemah dalam masyarakat bagi menangani isu muflis daripada berlaku. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari 10 markah. Jawapan kena panjang sebab 10 markah. Okey, macam mana nak jawab dia? Kita tengok cara perbelanjaan berhemah dalam masyarakat bagi menangani isu muflis daripada berlaku ialah, okey, kita tengok tadi pun ada saya terangkan kan cara macam mana nak berbelanja secara beretika. Okey, boleh ambil contoh fakta dan huraian daripada buku teks kamu. Okey, menentukan kedudukan keuangan yang dimiliki. Okey, ambil fakta dan huraian yang ada dalam buku teks. Tapi kena bagi, kalau nak selamat, kena bagi 5 fakta dan 5 huraian ataupun 4 fakta, 6 huraian dan sebagainya. Okey, kena bagi jawapan yang panjang. Okey, kalau tengok jawapan esei dia, okey, yang saya berikan itu cara perbelanjaan berhemah dalam masyarakat bagi menangani isu muflis daripada berlaku ialah dengan merancang perbelanjaan mengikut keperluan diri. Contohnya, okey, tadi dibagi watak siapa tadi? Masyarakat kan? Watak dia adalah masyarakat. Okey, contohnya membuat anggaran perbelanjaan mengikut keutamaan dan mengutamakan perbelanjaan untuk keperluan asas seperti makanan dan minuman. Okey, kedua, mendisiplinkan diri dengan berbelanja secara tunai. Okey, elakkan daripada berbelanja guna kad kredit atau debit. Okey, hal ini akan mengelakkan amalan berhutang dengan mengawal penggunaan
kad kredit dan menghindari beban hutang yang tinggi. Ketiga, mendokumentasikan pembelanjaan. Hal ini dapat mengawal jumlah perbelanjaan bulanan yang dapat mendidik masyarakat untuk menabung. Okey, amalkan amalan menabung. Okey, yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan jualan murah. Hal ini dapat mengelakkan masyarakat daripada berbelanja mengikut nafsu dan berbelanja mengikut keperluan sahaja. Dan yang kelima, menentukan kedudukan keuangan yang dimiliki, contohnya dengan memastikan jumlah wang yang dimiliki. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Okey, itu adalah cara nak jawab esei ataupun jawapan untuk soalan